بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam halaqah bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karangan Al-Allamah Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan insya-Allah kita masih lagi dan alhamdulillah kita masih lagi dalam perbincangan ataupun masih lagi dalam bab kedatangan delegasi kabilah-kabilah Arab keliling bandar Madinah, negeri Islam Madinah. Ketika itu datang kabilah-kabilah untuk masuk Islam dan untuk apa dia, dan untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke kabilah yang seterusnya, okey, iaitu Bani Al-Azdi. Kedatangan delegasi Al-Azdi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nuaim menyebutkan di dalam kitab beliau Ma'rifatus Sahabah, dan Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini dari hadis Ahmad bin Abu Al-Hawari, dia mengatakan, aku mendengar Sulaiman Ad-Darani mengatakan, Al-Qamah bin Yazid bin Suwaid Al-Azdi menceritakan kepadaku. Dia mengatakan, ayahku menceritakan kepadaku dari atukku Suwaid bin Al-Harith. Dia berkata, aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 7 orang dari kaumku. Ketika kami menemui beliau sallallahu alaihi wasallam dan berbicara dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengagumi ketenangan dan kerapian pakaian kami. Oh, ini kita baca dah, tuan-tuan. Afwan. Bani Azdi ni kita dah baca dah. Kita baca di kuliah lepas. Cuma kita baca tak habis Okey, tak apa, kita baca sekali lagi. Baca awal-awal supaya kita dapat dia punya background kisah ni. Ala kulihal, beliau pun datang lalu Nabi SAW mengagumi ketenangan dan keterampilan kerapian kami. Sebenarnya bukan ketenangan dekat sini al-hilm. Nabi SAW mengagumi al-hilm min samtina wa zayyina. Samt maksudnya apa? Samt ini ialah gentleman. As-samt. Bahasa orang Arab kata husnus samt. Husnus samt ni iaitu kita ni tak cakap melainkan benda yang berfaedah saja. Ini bahasa Arab dia, kalau tuan-tuan tengok dia punya bahasa Arab.
Ketenangan sini bukan ketenangan, maksudnya kita faham ketenangan yang kita faham tu Jadi bahasa Arab panggil samtun. As-samt. Sam ni iaitu apa dia? Orang yang dia tak gopoh gapah. Tak gopoh gapah, tak kelang kabut, tak apa lagi? Uh, bahasa apa kan? Bahasa kita uh, tak kelang kabut lah. Senang cerita. Tenang. Okey. Yang ketiga yang paling penting Sam ni ialah dia tak bercakap melainkan benda faedah. Dia tidak bersifat keanak-anakan. Okey, kalau kita sebab tu para ulama kata dikenalinya para ulama itu, ulama salaf kata dikenali para ulama dengan husnus samt. Kan? Kalau dia datang dia duduk dia tenang. Dia tak kelang kabut. Kalau makanan lambat, dia tak kata, "Oi, mamak kenapa makanan lambat?" Oh, tak, dia tak kecoh-kecoh macam tu. Bukan. Kan? Terjerit-jerit, pergi ke dah, gol terjerit. Tak, dia samt. Patut ulama ni ciri dia orang tu dia dah jadi ulama ialah dia ada husnus samti. Husnus samti. Betul ni Syekh Utsaimin selalu sebut ni husnus samt. Lepas kita ni orang yang mengaji agama kena ada husnus samt. Kalau kita juga perangai macam orang awam, kecoh, terjerit sana sini, gelak ketawa dengan ini, cepat marah, cepat cepat trigger, cepat jadi nak mengamuk, itu bukan husnus samt. Dan juga Nabi SAW ni mengagumi apa dia? Nabi suka kerapian pakaian kami. Zayyina. Zai pakaian. Jadi menunjukkan apa tuan-tuan rahmatullah, kita ni orang Islam kena ada, Nabi suka orang macam ni. Pakai pakaian smart, lepas tu dia tenang. Tak kelang kabut. Jadi kita pun cuba mengikuti Nabi SAW. Jadi kita pakaian yang rapi tu berdasarkan kita punya background kita, berdasarkan kita punya tugas. Kan? Macam saya guru agama, saya ustaz, saya mudir madrasah. Jadi kita pun pakai jubah, pakai kopiah dengan elok. Jadi kita jangan pakai kain plekat, lepas tu pakai t-shirt pergi. Jangan. Ada kita punya keterampilan dan kerapian bila kita memakai pakaian. Beliau bertanya, siapakah kalian? Kami menjawab, mukminun, kami orang yang beriman. Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, sesungguhnya setiap perkataan itu dia mesti ada hakikatnya. Okey, dan apakah hakikat dari perkataan dan keimanan kalian? Inna likulli qawlin haqiqah, fama haqiqatu qawlikum wa imanikum. Jadi kamu cakap, kamu kata mukmin, apa yang kamu, apakah dalil yang kamu katakan kamu ni orang mukmin? Cantik Nabi SAW. Nabi SAW tak marah. Nabi tak kata apalah korang ni perasan mukmin. Tak. Nabi tak kata macam tu pun. Nabi kata, kamu kata kamu mukmin kan? Apa dia hakikat keimanan yang kamu kata ni? Sebab setiap benda dia ada hakikat dia. Dia realiti dia. Kami menjawab, ada 15. Wah, Masya Allah. Bani Azni, Masya Allah. Orang Arab ni satu sifat dia. Dia confident. Kalau kita pergi kelas, kita mengajar anak Arab, siapa nak jawab soalan, dia akan angkat tangan dulu. Saya. Walaupun salah. Tapi kalau anak orang Melayu, duduk jauh belakang. Walaupun tahu jawapan senyap. Jawablah. Kan? Kalau sampai Syekh tanya, siapa yang dah hafal 10 juzuk? Semua macam, padahal ramai dah hafal juzuk, angkat tangan. Tak berani. Sebab apa kita tak dilatih. Sebab tu kita anak kita tuan-tuan, kita kena ada timbulkan rasa berani pada benda-benda macam ni. Kena ada kemampuan untuk mentadbir idea yang kita nak. Okay? Jadi kita orang Arab bagus. Tempat sini orang Arab bagus lah. Ada juga part yang tak bagus kan. Tapi juga orang Melayu ada part yang bagus. Okay? Bukan semua tak bagus. Kami menjawab 15. Ada 15 benda. Ada 5 di antaranya adalah yang para utusan anda telah perintahkan kami untuk beriman kepada 5 benda tersebut. Hakikat kami kata kami boleh beriman ni, 5 tu datang daripada utusanmu ya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah rupanya dah hantar pendakwah untuk dakwah kaum ini. Yang ni kita sebut faedah dalam kuliah-kuliah, bahawa pemerintah Muslim
wajib menghantar pendakwah ke kampung-kampung untuk mendakwahkan mereka kepada Islam. Sebagaimana pemerintah menghantar wakil-wakil untuk mengutip zakat. Okey. Nah, dan memerintahkan kami untuk mengamalkannya. Okey. 5 berikutnya pula, memang 5 lagi adalah memang kepribadian kami di masa jahiliah. Memang perangai kami di masa jahiliah, tapi dan ia merupakan kepribadian kami sekarang, kecuali jika ada yang anda tak senangi. Maksudnya 5 lagi pula memang kami ada sifat tersebut, dan sifat tu sifat yang bagus pada pendapat kami lah, melainkan kalau kamu tak suka ya Rasulullah. Okey, apakah dia 5 perkara tersebut? Nabi tanya dia, apakah 5 perkara yang para utusanku perintahkan untuk kalian mengimaninya? Kami menjawab, mereka merintahkan kami untuk beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan setelah hari kiamat. Dekat sini timbul iskal lah. Dekat sini timbul perbincangan para ulama. Kenapa tak disebut qada dan qadar? Jadi ada beberapa kemungkinannya yang kita boleh bawa. Pertama sekali, kemungkinan periwayat hadis ni tertinggal perkataan qada dan qadar. Tertinggal pada qada dan qadar. Okey. Yang kedua, kemungkinannya adalah dia telah masukkan qada qadar tu dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita kata tahunnya berlakunya apa ni, tahunnya berlakunya ni kita kata mesti berlaku lepas pembukaan kota, lepas haji diwajibkan. Kenapa? Jadi kita akan tengok bawah ni. Kita akan tengok bawah ni bahawa Nabi sebut 5 tu ialah haji. Okay. Jadi ada 5 perkara yang utusan kamu suruh kami beriman dengannya, iaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat. Ataupun kemungkinan yang ketiga adalah memang dia sendiri terlupa. Dia sendiri terlupa, yang menyampaikan tu dia, maksudnya sahabat yang tadi dia terlupa nak sebut qada dan qadar. Dalam hadis Jibril jelaskan, disebut ke-66 sekali, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qada qadar yang baik dan yang buruk. Jadi kat sini apa dia ni? Rukun iman. Apa pengajaran kat sini tuan-tuan? Barakallahu fiik, menunjukkan bahawa kita ni dakwah kita yang pertama, dakwah ajak orang kepada rukun iman dulu. Nampak tak? Yang kedua, bila kita nak ajar orang agama Islam, yang awal-awal kita ajar dulu yang fardu ain, yang paling basic sekali. Akidah yang paling basic sekali. Jadi ajar kita tentang macam mana nak sampaikan Islam kepada orang awam. Jangan kita sampaikan Islam pada orang awam dengan kita bawa perbincangan isu-isu yang detail yang menyebabkan orang boleh boleh keliru. Kan, benda-benda khilaf-khilaf masalah akidah, jangan dulu pada peringkat awal ni takrir akidah salaf. Sebab itulah yang ini disebut oleh Syekh kami, Syekh Al-Khadri. Syekh Al-Khadri ni bukan Al-Akhdari. Syekh Al-Khadri kami belajar secara online lah. Syekh ni daripada, dia ni PhD akidah dalam Universiti Madinah. Masa kami mengaji apa ni dengan satu kelas online, beliau ni menyebut bahawa pengajian akidah di peringkat yang paling asas sekali ialah takrir akidah dulu. Takrir maksudnya kita masukkan dulu akidah salaf. Akidah salaf kata macam ni. Jangan bawa khilaf-khilaf dulu. Jangan bawa kata Jahmiyah apa semua. Takrir akidah salaf. Supaya apa? Supaya kita menguatkan dulu asasnya. Jadi dah, nampak tak? Dia hantar dengan simple dia ajar. Takrir akidah salaf. Lepas tu barulah kita masuk kepada yang lebih detail. Tengok kepada dalil, tengok kepada khilaf dalil, kemudian tengok pula kepada apa tadi, firqah-firqah yang sesat, pembincangan atas dalil firqah yang sesat.
Bagaimana nak membantah firqah yang sesat? Baru masuk ke, ada setengah orang takrir akidah salaf. Awal-awal lagi dia dah terjun ke dalam masalah khilafiyat. Lu orang awam yang jahil lagi keliru dalam masalah agama ni. Okey. Beliau bertanya, dan apakah 5 yang aku perintahkan kepada kalian untuk amalkannya? Kami menjawab, anda merintahkan kami untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, menunaikan haji Baitullahil Haram bagi yang sanggup mengerjakannya. Ini apa dia? Ini rukun iman. Yang ni rukun iman. Cantik. Lepas rukun Islam, lepas rukun iman, rukun Islam. Okey, kat sini, Ustaz, bukankah patut kita ajar rukun Islam dulu baru rukun iman? Okey, pertama sekali, uh, apakah mesti kena tertib rukun Islam dulu baru rukun iman? Kita tak semestinya. Yang penting sekali, yang pertama, mengucapkan syahadah. Bila masuk Islam dan mengucap syahadah, kita ajar berkenaan Allah, malaikat, kitab, semua. Dah kuat akidah dia tadi, ajakkan dia mendirikan salat. Ataupun boleh jalan serentak, tak ada masalah. Boleh berjalan serentak. Tapi kita bagi asas dulu. Kemudian barulah kita masuk kepada mendirikan salat, melakukan zakat, puasa Ramadan, menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Berdasarkan hajat orang tersebut lah. Lalu bersabda, apakah 5 pula menjadi kepribadian di masa jahiliah? Allahu Akbar. Nampak tak? Dia ada fiqah. Yang ni fiqah lah ni. Fiqh. Kan tadi 5 ni. Sebelum tu akidah. Akidah, fiqah. Yang 5 ni apa? Kepribadian. Kepribadian ni apa? Adab dan akhlak. Cantik menunjukkan bahawa kita di dalam mengaji, tuan-tuan Allah, jangan meninggalkan tajuk ni. Kita jangan cerita pasal manhaj, cerita pasal fiqah, cerita juga pasal adab dan akhlak. Yang tu apa nak? Bersyukur ketika mendapat kelapangan. Cantik lah. Cantik betul kan? Dia kata asyukru indar rakha. Saya nak pakai bahasa Arab dia lah. Asyukru indar rakha. Indar rakha. Wassabru indal bala. Cantik. Wassabru indal bala. Warida bimurril qada. Allahu Akbar. Ar-ridha bimurril qada. Ridha dengan berlakunya ketentuan. Al-ridha bimurril wasidqa fi mawatin liqa. Allahu Akbar. As-sidqa fi mawatin liqa. Terusnya, wa tarku syamatati bil a'da. Allahu Akbar. Dan tidak mencerca musuh. Tarku syamatati lil a'da. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cantiknya. Cantiknya. Maka bayangkan tuan-tuan, ini akhlak diorang masa jahiliah. Yang menakjubkan saya ni, bukan sekadar ini apa dia? Ini adalah Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, ini akhlak orang masa jahiliah, tuan-tuan Allah. Kalau masa jahiliah mereka ada akhlak macam ni. Apa setelah dia masuk Islam, sepatutnya lebih lagi lah akhlak macam ni. Tapi malah asaf, tapi amat dikesalkan lah. Amat dikesalkan. Kadang-kadang orang Islam pun tak ada perangai macam ni. Okey. Bahkan lebih dikesali orang yang mengaku sunnah. Tak ada sifat macam ni. Asyukru inda ar-rakha. Wassabru inda al-bala. Warridha bimurri al-qada. Wassidqu fi mawatin al-liqa. Wa tarku syamatati al-a'da. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita boleh hafal ni. Asyukru inda al-raqa, wasabru inda al-liqa, wasabru inda al-bala, والرضا بمر القضاء والصدق في مواتن اللقاء وترك الشماتة الأعداء. Syukur inda al-raqa. Bersyukur ketika dapat kelapangan, dapat benda yang kita lapang, kita syukur. Alhamdulillah. Hari pagi-pagi dapat sarapan, roti canai, teh cawan. Alhamdulillah. Dapat bawa anak saya pergi hospital tadi. Alhamdulillah. Doktor pun dapat bagi baik, ubat dapat diberi dengan baik. Alhamdulillah. Dapat pula Alhamdulillah sekarang sempat untuk menyampaikan kuliah, berkongsi ilmu. Alhamdulillah. Idza u'tiya syakar, ini unwan sa'adah. As-sabru 'inda al-liqa, dan sabar ketika 'inda al-musibah. Maksudnya dikata Syekh Abdul Wahab menukilkan daripada Ibn Qayyim, iaitu unwan sa'adah. Unwan sa'adah ini alamatnya kebahagiaan. Apabila idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Allahu Akbar. Kata Ibn Qayyim apa dia? Iaitu orang beriman ini, iaitu apa kita lambangnya lambangnya kebahagiaan itu idza u'tiya syakar, bila diberi dia syukur, wa idza butuliya sabara, bila diuji dia sabar, wa idza adnaba astaghfara, dan bila dia berdosa dia istighfar. Dan ini ditambah lagi redha dengan qada dan qadar. Nampak tak? Walaupun tadi dekat tadi disebut 5 yang tak sebut qada dan qadar, tapi disebut ar-ridha bimurril qada. Maksudnya kemungkinan orang ni masukkan qadar tu dalam masalah akhlak tadi, akhlak yang kami terima daripada jahiliah. Wasidqa fi mawatinil liqa, dan berbicara dengan jujur pada ketika pertemuan. Asidqu fi mawatinil liqa. Kalau kita baca kisahnya Abu Sufyan kata apa? Bila Raja Herakl tanya berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Herakl kata, kalaulah bukan aku ini malu dipanggil sebagai seorang pendusta, nescaya aku dah berdusta dah. Nescaya aku tipu pasal Nabi Muhammad, berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana aku tak nak Raja Herakl ni pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kemuliaan, dengan penghormatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cantik. Maksudnya rupanya asilku, cakap benar ni, jujur ni adalah sifat zaman jahiliah lagi dah. Dan jujur ni maksudnya apa tuan-tuan? Jujur ni maksudnya adalah muwafaqatu ma nataqa al-abdu fi lisanihi ma'a ma fi qalbihi, iaitu keserasian, muwafaqah, kesamaan, keserasian apa yang diucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan badannya dengan apa yang di dalam hatinya. Itu maksud dia. Maksudnya kita ni, kalau kita kata kita beriman, kita kena muwafaqah amalan kita dengan hati, bukan sebaliknya. Sekarang ni orang sebaliknya. Hati dia nak kufur, dia pun nak jadi kufur juga. Nak maksiat. Tak, maksudnya kata dia beriman. Orang kata, saya tak nak jadi hipokrit, suatu saya buka tudung. Saya kata, apakah kamu nak jadi orang munafik? Maksudnya dalam hati kamu nak jadi munafik. Lepas tu kamu zahirkan kemunafikan. Kalau hati kamu beriman, kamu beriman tak? Hati kamu beriman. Maksudnya sekarang ni, bila luaran kamu tidak melakukan perbuatan keimanan, itulah dia nifaq. Bukannya hipokrit tu, kalau hati dia nak buat jahat, maka luar pun dia kena buat jahat. Tak ada manusia yang kata macam tu. Betul tak tuan-tuan? Ada ke manusia tu, dalam hati dia kata, aku nak buat jahat, aku nak bunuh orang. Jadi sebab aku tak jadi munafik, aku membunuh orang. Mana ada yang cakap macam tu? Munafik itu dia mesti asalnya dia nak benda baik. Hati dia nak benda baik. Luar dia buat perangai buruk. Itu maksudnya hipokrit. Munafik. Jadi yang nak kena betulkan ialah amalan luaran tu.
Ataupun nak kena betulkan apa dalam hati dia. Maksudnya kalau dia buat luar benda ni buruk, maksudnya hati dia tak sidq. Sebab tu barakallahu fiik antarakumullah. Ya Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu termasuk orang yang jujur. Maksudnya apa yang kat luar tu sama dalam hati kita. Maksudnya kalau saya sekarang saya tengah ceramah pasal sunnah, pasal maksudnya saya luar apa yang saya ucapkan ni, saya betul jujurlah hati saya nak sunnah. Tapi kalau saya tak jujur, saya cakap ni, saya cakap lega-lega kita kena ikut sunnah, tauhid, akidah salaf. Tapi hati saya sebenarnya tak nak. Maka itu saya tak jujur sebenarnya. Walaupun mungkin saya tak pernah menipu dengan siapa pun. Tapi saya di sisi Allah bukan orang yang jujur. Sebab tu jujur ni dua sisi tuan-tuan. Jujur ini satunya pada bicaranya dan perbuatan. Itu dia dengan orang dia tak tipu. Yang ni diterima oleh semua orang. Hatta orang kafir sekalipun. Kita kena jujur, betul tak? Tanya orang kafir. Kita perlu jujur. Bila orang bagi RM5, RM5 kita gunakan. RM5 kita pulangkan. Betul. Tapi jujur dalam syarak bukan itu saja, tuan-tuan. Jujur dalam syarak apa yang kat luar sama dengan itu lawan dia nifaq. Ada satu seorang syekh ni, dia pakar Al-Quran, dia kata bila hati tak jujur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sebenarnya niat tak jujur, katakanlah dia buka tahfiz, katakanlah dia buka tahfiz, tapi sebenarnya tak jujur dengan Allah Taala. Dia nak ke dunia ni, dia nak bahagian dia nak apa semua, dia nak pujian manusia, dia nak kedudukan masyarakat, dia nak, maka ketika itu Allah Ta'ala akan bongkarkan. Dan bila Allah Ta'ala bongkarkan, siapa lagi yang boleh tutupnya? Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Allah musturna ya Allah. Allah mustur alaina ya Allah. Allah mustur alaina ya Allah. Ya Allah, moga kau tutuplah segala benda yang buruk. Sebab tu yang kedua, bila dia khianat, dah tak jujur, bila dia khianat pula. Kononnya kata nak sebuah sunnah, nak bersuara gunakan sunnah, kemudian rupa-rupa dia tak jujur, kemudian dia khianat pula. Dia khianat beli agama tadi. Dia gunakan agama dia untuk merosakkan orang lain. Maka ini lebih buruk dalam Allah. Ini Allah lagi, Allah akan bongkarkan, Allah akan terbalikkan hati dia. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa la takhunu ar-rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang beriman, janganlah kamu khianat Allah, janganlah kamu khianat Rasul, janganlah kamu khianat amanah kamu. La takhunu Allah wa la takhunu Rasul. Yang kisah Ka'ab bin Malik, sudahlah, dia kata, kalau aku tipu, aku ni orang yang paling pandai untuk menipu. Aku lah orang yang paling pandai nak tipu. Bukan menipu, aku paling pandai berbicara. Kalau aku berbicara, aku boleh mengubah sikap Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah ampunkan aku pun, apa yang di langit tidak akan ampunkan aku. Allah Ta'ala akan turunkan, Allah Ta'ala akan bongkarkan apa yang dalam hatiku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada sifat yang menyebabkan Allah Ta'ala bongkar segala keburukan kita. Dan ini keburukan di dunia, dibongkarkan di dunia. Bagaimana pula kalau jika dibongkarkan di akhirat kelak? Allah musta'an. Nas'alullah as-salamah. Allahumma inni as'aluka as-sidqa. Allahumma inni as'aluka as-sidqa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khasyatka fil ghaib wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Allahu Akbar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka as-sidq.
dan tidak mencerca musuh. Wasyamatatil a'da. Kita ni kadang-kadang nafsu kita, bila kita dah geram dengan satu orang, pada awalnya dia niat dia kerana Allah Taala. Dan kalau kita bertemu dengan ahli bid'ah, pada niat dia nak menegakkan kebenaran, lalu lepas tu syaitan masuk di celah-celahnya, lalu kita jadi apa? Dah jadi nak cerca musuh pula. Ini berlaku zaman sekarang ya ikhwatul kiram. Kita nak jelaskan kebenaran tapi kita cerca orang. Bodoh, murtabaki, ila akhirih. Macam-macam lah kita gelarkan. Allah musta'an. Ada pun gelaran yang syar'i seperti Jahmiyah, dia ni Mu'tazilah, dia ni Sufiyah. Itu tak mengapa. Itu tujuannya untuk kita membezakan. Tapi kalau tujuan dia untuk mencerca, untuk memburuk-burukkan, Allah musta'an. Nauzubillah. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala dari sikap tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah kaum yang bijak. Masya Allah. Kata, hukama ulama kadu min fiqhihim an yakunu anbiya. Nabi kata, kamu adalah hukama yang bijak, ulama yang berilmu. Kadu min fiqhihim, hampir-hampir saja kefahaman mereka itu dengan kefahaman Nabi. Ini pujian Nabi kepada Bani Azmi. Dan beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, aku tambahkan lagi 5 perkara. InsyaAllah. Kenapa tak berlaku pada kabilah sebelum ni? Aku tambahkan lagi, aku tambah sebab apa? Sebab Nabi SAW melihat kemampuan mereka ini untuk ingat ilmu. Nampak tak? Dia boleh sebut 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga. Jadi kat sini, barakallahu fiik. Sebab tu para ulama kata, dalam keadaan kita nak anak-anak kita menghafal, kita kena meraihkan juga kemampuan dia, kemampuan dia untuk menghafal. Jangan kita pukul rata, semua orang kena hafal satu hari 5 muka surat. Jangan macam tu, tuan Allah. Sebab tak semua sama dia punya kemampuan untuk menghafal tu. Jadi orang hafal 3 muka surat, ada 3 baris, ada hafal 4 baris. Ala kulli hal, kadang-kadang ada parents dia, saya nak anak saya hafiz Quran. Dia, tuan-tuan, dia kata, bang, tuan, sebelum ni dia pernah baca Quran tak? Tak pernah baca Quran. Dia pernah tak dia ikut mana-mana kelas tahfiz? Tak pernah. Macam mana dia nak boleh berjaya menghafal dalam masa beberapa bulan, setahun atau 2 tahun saja dah khatam? Tak mungkin. Dia perlukan kepada latihan. Dia perlukan kepada benda yang berterusan. Sebab itu penting kita mulakan daripada awal. Barakallahu. Jadi kat sini nampak Nabi SAW dia faham. Lepas Nabi kata, aku tambahkan kau 5 lagi. Cantik dia ni lagi 5 ni lagi cantik. Dengar ni huraian ni, kita ambil pengajaran. Nabi SAW bersabda, dia kata, wa annahu azidukum khamsan wa ana azidukum khamsan. Dan aku tambah kamu 5 lagi perkara, khamsan. Iaitu apa dia? Fatatimmu lakum 20 haslah. Supaya cukuplah bagi kalian 20. Kat sini tak ada. Dekat dalam buku tuan-tuan ni, dekat ni tak ada. Dekat sini, aku tambahkan kalian 5 perkara. Saya ada ayat lagi. Maka menjadi lengkaplah. Maka menjadi lengkaplah 20. 20 perkara. Nampak tak? Jadi, okey. Adakah 20 perkara ni saja untuk jadi orang saleh? Tentu jawapannya tidak, dalam Allah. Tapi inilah kita panggil Nabi SAW ni panggil husnul ta'limi Rasulullah SAW. Cantiknya pengajaran Nabi SAW terhadap terhadap pada anak-anak murid dia. Okey? Dia kata, aku tambahkan kalian lagi 5 perkara. Lagi 5 perkara. Apakah 5 bilangan ni sebenarnya tujuan apa? Li sur'atil fahmi, atau supaya dia cepat faham, atau li tashji' ala hifdhi, ataupun untuk menggalakkan orang itu menghafalnya. Lepas tu Nabi sebut ada 7 perkara, 7 golongan. Ada 4 sifat munafik. 3 perkara kalau dia ada kemanisan iman.
mintalah lindung daripada 4 perkara. Datangnya 6 perkara ini, maka datanglah hari kiamat. Tunggulah 10 tanda hari kiamat. Nabi sebut macam tu. Sedangkan bilangan ni bukan itu. Tapi kenapa Nabi sebut bilangan? Pertama, supaya mudah orang yang mendengar untuk menghitungnya. Satu, dua, tiga. Jadi kalau lupa satu, dia kata apa satu lagi ya? Sebab Nabi sebut tadi 6. Jadi dia akan, nampak tak? Dia akan mudahkan orang apa dia, menghitungnya. Yang kedua, mudahkan faham. Yang ketiga, menguatkan hafazan. Lepas tu kita belajar fiqah, rukun Islam ada berapa, rukun wuduk ada berapa, syarat wuduk ada berapa, syarat salat ada berapa. Jadi barakallahu fiik. Jadi kat sini masalah ni Nabi SAW telah praktikkan, telah ajarkan kepada kita dahulu berkenaan dengan adab-adab mengajar ini. Sekejap tuan-tuan, bagi saya 10 saat. Naam. Jadi Nabi berkata, aku tambahkan kalian 5 perkara lagi. Apakah 5 perkara kat situ? In kuntum kama taqulun. Okay, yang pertama sekali, in kuntum kama taqulun, jika benar seperti apa kalian katakan, maka Nabi kata, fala tajma'u ma la ta'kulun. Janganlah kalian kumpulkan sesuatu yang kalian tidak makan. Oh, cantik je Nabi SAW. Maksudnya tuan-tuan, apa maksud dia ni? Maksudnya jangan kita ni tamak. Jangan kita ambil benda kita tak nak makan pun. Kadang-kadang setengah orang kalau pergi, saya ambil yang simple contoh, nak pergi buffet, makan buffet, jamuan hari raya. Saya pernah tengok ni depan mata saya sendiri. Jamuan hari raya di sebuah masjid di wilayah, saya tak nak sebut masjid apa. Maka seperti biasalah keadaannya jamuan hari raya tu, maka banyaklah juadah-juadah yang dihidangkan. Dan masjid tu pula dia buat cara macam mana, dia kata dia buka stall. Yang ni ada stall nasi ayam, ni ada stall keropok, ni ada stall kuih tiaw, ni ada stall cendol, ni ada stall macam-macam. Jadi ada satu hamba Allah Ta'ala ni, sekeluarga ni, dia pergi semua, dia ambil semua makanan, dia penuhkan meja dengan makanan tu. Lepas tu seperti adat biasa makan, kita takkan dapat makan banyak mana pun. Akhirnya dia tak habis, dia buat apa tau? Dia ambil pinggan lain, pinggan kertas tu, dia tutup je makanan macam tu je. Tu dia biar, lepas tu dia tinggalkan majlis. Sedangkan masa tu cara buffet. Kalau setengah tu pula dia malu, tak lebih, dia buang. Allahumma musta'an. Itu juga dalam Allah, kisahnya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dia pergi ambil anak burung kan, telur burung. Sehingga burung tu datang, dia kata, burung tu bercakap dengan Nabi, hadis riwayat Ahmad. Burung tu cakap seolah-olah bercakap dengan Nabi. Para sahabat perhatikan. Kalau burung, Nabi kata, ada tak sesiapa yang mengambil telur burung ini? Para sahabat kata, aku ya Rasul. Adakah kamu berniat untuk makannya? Tidak. Kalau macam tu pulangkan balik. Ini maksud Nabi, janganlah kalian kumpul benda kalian tidak makan. Ni atas ni silap saya. Satu yang kalian tidak makan, ambil mana yang perlu. Okey. Itu juga dengan apa benda pun sekarang. Tanah, pokok, air, ambil mana yang perlu saja kita ambil. Jangan kita ambil semua boleh kita buang kan. Dan berkata sahabat kata, ya afil ma'is sarf, kata. Adakah pada air juga ada pembazirannya Rasulullah? Ya, pada air pembazirannya itu dia ambil lebih pada apa yang sepatutnya dia nak. Nabi kata, siapa yang wuduk yang lebih, maka Nabi kata faqad asa'a wa zalama, maka dia telah melakukan keburukan dan dia telah melakukan kezaliman. Nanti yang kedua, Nabi kata, janganlah membangun sesuatu yang kalian akan tinggalkan.
Maksud dia kat sini. Hmm. Wala tajma'u wala tabnu ma la tas ha, taskunun, yang kamu tak tinggal kat situ. Jadi terjemahan ni kurang tepat. Jangan kalian maksudnya kalian tidak tinggali, maksudnya kalian tidak tinggal dalamnya, yang tidak kalian tinggal atau menetaplah dalamnya. Ha. Buat rumah besar-besar, belanja banyak-banyak, bukan tinggal nak tinggal pun, bukan nak duduk pun saja je. Ini termasuk, sama ada dia termasuk dalam bab haram membazir atau dia termasuk dalam bab tidak ada warak, dalam tidak ada zuhud. Yang pertama itu dalam bab yang haram membazir tu, kalau itu memang confirm lah haram, dosa kan. Tabzir. Rumah dia ada 20, buat apa rumah sampai 20? Buat apa kereta sampai 100? Sama juga kita gunakan ni. Janganlah kalian membeli sesuatu yang kalian tak guna apa-apa. Kita beli, ada setengah orang dia ada koleksi, dia banyak duit, koleksi kereta sport dia, Ferrari, semua Ferrari ada, 20 biji Ferrari. Ialah harus, tak haram. Tapi ingat tuan-tuan Allah, setiap sen yang kita belanjakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu arba, sehinggalah ditanya tentang 4 perkara kan. Wa maluhu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan hartanya daripada mana dia dapat dan pada mana yang dia belanjakan. Apakah tidak akan ditanya setiap sen? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua akan ditanyakan. Jadi kalau di akhirat kelak, kenapa di kampung kamu ni masih lagi orang jahil tauhid? Dia kata bukan salahku ya Allah. Dia kata kau akan ada harta, bukankah kau ada harta tapi kau tidak belanjakannya untuk sebarkan dakwah tauhid contohnya. Seperti mana kisah sahabat yang Nabi SAW, ada hadis sahih, Nabi menyebut bahawa bila kita ni tidak menziarahi orang sakit, Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tidak menziarahi aku? Apa kau menziarah orang sakit? Wajib ke sunat? Sunat kan? Sunat. Tapi ditanya tak oleh Allah SWT, ditanya. Allah Ustaz. Janganlah kalian berlumba-lumba untuk meraih sesuatu. Meraih apa ni? Jangan berlumba-lumba dalam masalah meraih dunia lah, atau meraih akhirat, kita kena berlumba-lumba. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfirah ila akhir. Berlumba-lumba sekiranya. Tapi maksud sini ialah berlumba-lumba ialah pada benda yang wala tanafasu wala tunafisu fi syai'in antum anhu ghadan tazuluna, apa ni, antum anhu ghadan tazulun. Maksudnya kamu semua akan kehilangannya. Jangan kamu belum kerja sesuatu yang kalian akan hilangkannya. Kemasyhuran akan hilang. Tak nak kerja kemasyhuran akan hilang. Dia setengah orang kan sekarang, orang artis barat, dia mengejar apa dia, wajah cantik apa semua. Benda tu dia akan hilang sampai peringkat umur hilang. Mulalah dia buat plastik. Allah, lagi teruk lagi. Lagi buruk lagi dia. Antum tazuluna. Dan bertakwalah kepada Allah, zat yang mana kalian akan kembali kepadanya dan kalian akan dihadapkan kepadanya, dan antusiaslah kalian. Warghabu ni dan al-ghabu maksudnya kehendak, dan hendaklah kalian ada kehendak yang kuat. Berkehendaklah kalian. Entusiaslah. Betul kat tu bahasa Indonesia dia. Kalian dengan segala sesuatu yang kalian akan hadapkan dan kalian akan kekal pada. Maksudnya kita ni sungguh-sungguh. Baik kita sungguh-sungguh benda tu kita akan hadapi nanti, dan dia akan kekal dengan kita. Apa dia? Amal kita lah. Akhirat nanti. Jadi maksudnya ialah jangan kejarlah benda yang akan hilang.
Kekayaan akan hilang. Bukan tak boleh cari, kekayaan cari, tapi jangan kejar. Kalau setengah orang dia kejar, contoh tuan, saya nak kejar, saya nak kumpulkan 1 million before I die. Ini baguslah kita kata. Ha? Tapi jangan kejar tu sampai kamu akhirat kamu target dia pun. Antusias pada benda yang ada kepentingan di akhirat. Seorang target dia nak mendaki 7 gunung dalam dunia ni. Sekali sebelum kamu nak daki 7 gunung, cari dulu benda yang akan kekal dengan kamu. Kita bukan anti kamu nak jadi pakar panjat gunung, silakan. Tapi anticipate dulu, kena ada enthusiasm, kita kata. Kena ada kehendak yang kuat dulu pada benda yang kita akan kekal bawa akhirat kelak. Tanya ialah ilmu sunnah Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Ni nombor satu dulu yang kita akan bawa di akhirat kelak, yang kekal dengan kita. Al-ilmu wal-amal salih, al-ilmu sahih wal-amal salih. Kaum tersebut lalu beranjak dari sisi Rasulullah. Kaum tersebut lalu beranjak dari sisi Rasulullah dan menjaga wasiat beliau SAW serta mengamalkannya. Cantik. Tuan-tuan boleh dapat sampai ke ahli keluarga wasiat ni. Bagus sekali wasiat ni. 20 wasiat Rasulullah kepada Bani Azd. 20 wasiat Rasulullah kepada Bani Azd. Cantik. 20 sifat yang ditegaskan, sifat orang mukmin yang disebut yang dibawa oleh Bani Azd. Wallahu taala alam bissawab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman pada agama ini, kefahaman yang melahirkan khasyah, ketakutan kepada Allah, kefahaman agama yang melahirkan taqwa dan amal. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, sifat takut padamu ketika di hadapan manusia dan ketika di belakangnya. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Ya Allah, aku minta ucapan yang benar ketika aku marah dan ketika aku suka. Wa as'aluka al-ghina al-qasda fil ghina wal faqr. Aku minta sifat kesederhanaan ketika dalam keadaan aku kaya atau keadaan aku miskin. Naam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.